Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. في الكتاب العظيم أن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Okay, jadi Alhamdulillah, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki dan juga peluang untuk kita teruskan bersama-sama meneruskan bacaan Al-Quran kita. Yang bagi saya, pendapat saya bahawa rezeki yang paling besar di dunia ni adalah bila mana kita dapat meneruskan hidup kita tu dengan lebih melakukan perkara-perkara yang positif. Jadi maksudnya bila mana kita setiap hari kita kena berazam ataupun mempunyai matlamat untuk kita kena lebih baik berbanding semalam. Hari ni kita kena rasa ada benda yang kita improve ataupun ada benda yang kita ada lebih baik berbanding hari semalam. Dan begitu juga hari esok kena lebih baik pada hari ini. Kita kena fikir, contoh kalau hari ni kita nak melalui kehidupan kita, kita fikir apa yang semalam kesilapan yang aku buat, so hari ni kita kena kurangkan. Esok kurangkan lagi, kita improve lagi apa benda kita boleh lakukan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi selamat datang kepada siapa yang baru masuk. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Semoga Allah sentiasa menyenangkan kita untuk mengenal Allah, mengenal kalam Allah, dan juga semoga Allah mudahkan urusan kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Okey. Okay, Alhamdulillah. Jadi macam biasa, sebelum kita memulakan kelas kita, kelas Al-Quran kita, bacaan Al-Quran santai bersama saya akan mengongsikan satu hadis ataupun satu kisah yang sangat famous, yang kisah tu daripada hadis sendiri. Okey. Kisah tu berkenaan dengan taubat seorang pembunuh ataupun dia ni seorang yang membunuh ramai orang. Jadi dia nak bertaubat. Kisah ni saya rasa semua dah tahu kot, tapi kita boleh ceritakan kembali untuk sebagai pengajaran kita. Okey, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, okey, pada zaman dahulu di antara umat sebelum kalian, Rasulullah cerita kan, antara umat-umat sebelum kalian ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Jadi kisah ni sangat famous, betul tak? Dia telah membunuh 99 orang. Kalau nak bandingkan kita dengan dosa kita ni, taklah seteruk berbanding dia membunuh 99 orang kan. Okey. Kemudian dia mencari orang yang paling alim di negeri itu, maka dia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Pendeta ni lebih kurang macam apa tu namanya, ahli nujum lah, lebih kurang kan. Dia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Kemudian dia pun datang kepada pendeta itu dan menceritakan yang dia telah membunuh 99 orang. Dia kemudian bertanya, adakah taubatnya masih boleh diterima? Kemudian pendeta itu menjawab, si pendeta itu menjawab, tidak, taubatmu tidak akan diterima. Jadi pendeta tu tak ada nak memberi kata-kata semangat ataupun kata-kata yang boleh menaikkan semangat dia untuk bertaubat. Dia terus berkatakan bahawa taubatmu tidak akan diterima. Laki itu lalu membunuh si pendeta itu, maka genaplah 100 orang yang telah dibunuhnya. Okey, jadi dia dah bunuh 99 orang. Lepas tu dia nak bertaubat, dia jumpa seorang pendeta. Kemudian ahli sihir lah. Kemudian dia jumpa pendeta tu,
dia tanya, aku nak bertaubat macam mana, taubat aku terima ke tak kan. Dia kata, sebenarnya taubat kau tak akan terima dah, banyak sangat dah kau lakukan dosa ni, banyak sangat dah. Dia pun rasa marah lah, dia bunuh pendeta tu juga. Kemudian si pembunuh tu mencari orang yang alim yang lain di negeri itu, yang lagi alim berbanding pendeta tu dekat negeri itu. Lalu dia tunjukkan kepada seseorang yang alim. Jadi orang yang kedua ni adalah orang alim yang betul lah. Okey, kemudian dia menceritakan bahawa dia telah membunuh 100 orang. Maka adakah taubatnya masih boleh terima, dia tanya dekat orang alim tu. Orang alim tu menjawab, ya, taubatmu masih boleh diterima. Siapakah yang dapat menghalang seorang yang ingin bertaubat? Dekat dalam hadis Qudsi sendiri, bila mana seorang hamba itu datang kepadaku, dalam hadis Qudsi itu sendiri, kan, datang kepadaku dan seorang hamba ini datang kepadaku dengan bau dosa yang sangat banyak, dosa sebesar gunung. Dia ingin bertaubat, maka aku akan mengampunkannya dan aku akan memberi taubat kepadanya. Tuan diskusi mengatakan bahawa Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Maaf. Tidak kira berapa banyak dosa yang kita lakukan, tidak kira berapa banyak maksiat telah kita lakukan, bila mana kita betul-betul ingin bertaubat, bila mana kita betul-betul ingin kembali kepada Allah, insya-Allah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengaaf. Okey. Lepas tu orang itu menjawab, ya, taubatmu masih boleh diterima. Siapakah yang dapat menghalang seseorang yang ingin bertaubat? Kemudian dia kata kepada orang yang pembunuh tu, dia kata, pergilah kamu ke daerah fulan, daerah tertentu yang dimasukkan si alim itu, kerana penduduk di daerah itu menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama-sama mereka dan janganlah engkau kembali lagi ke kampung halamanmu, kerana ia adalah sebuah daerah yang teruk. Jadi pendeta tu kata, kau pergilah ke sebuah negeri ni yang dimasukkan, tapi tidak ceritakan dalam hadis tu, dimasukkan kau pergi ke negeri ni, kemudian kerana negeri itu semuanya orang-orangnya semua orang yang alim yang menyembah Allah. Jadi kau pergilah sana, kau sembahlah Allah, dan kau tidak boleh kembali ke negeri kamu lagi, kerana negeri kamu ni adalah negeri yang teruk, yang tempat dia memang banyak maksiat. Dia tidak boleh lagi duduk kat situ, pergi ke negeri lain. Maka si pembunuh itu pun pergi ke daerah yang disebutkan oleh orang alim tadi. Setelah menempuh satu perjalanan yang sangat jauh, tanpa disangka si pembunuh itu meninggal dunia di pertengahan jalan untuk bertaubat. Okey. Malaikat rahmat, kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar kerana berebut untuk mengambil pembunuh itu. Kerana dia kat tengah-tengah perjalanan kan. Dia antara kampung dia nak pergi ke kampung tu, dia memang nak bertaubat, jadi dia kat tengah-tengah perjalanan. Kemudian malaikat rahmat membelanya dengan berkata, dia sedang menuju ke sana untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian malaikat azab pun berkata, sungguhnya dia tidak pernah melakukan kebaikan walaupun sedikit. Yelah, dia memang sepanjang hidup dia tak pernah lakukan kebaikan. Dia memang membunuh orang, sampai orang 100 dia membunuh. Jadi dia memang tak pernah lakukan kebaikan. Cuma di akhir-akhir hayat dia nak bertaubat. Jadi tu je mungkin kebaikan yang ada. Tapi dia memang nak sebetul-betul taubat. Kemudian yang malaikat azab tadi kata, sungguhnya dia tidak pernah melakukan kebaikan walaupun sedikit. Lalu satu malaikat datang dalam bentuk manusia atas perintah Allah sebagai hakim. Untuk menjadikan cerita kan, malaikat yang menjadi hakim itu berkata, kalian ukurlah jarak kedua daerah tersebut, dan daerah yang lebih dekat itulah ketentuan nasibnya. Jadi malaikat rahmat dan malaikat azab pun mengukur jaraknya, ukur daripada kampung halaman dia sendiri, dan mengukur ke kampung yang akan ditujunya untuk bertaubat itu. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab pun mengukur, dan ternyata daerah tuju untuk bertaubat itulah yang lebih dekat. Dengan itu pembunuh itu diterima oleh malaikat rahmat. Okey, jadi taubat si pembunuh ini pun diterima. Okey, jadi alhamdulillah selesai hadis daripada riwayat Al-Bukhari nombor 3470, Muslim nombor 2766. Okey, sinopsis ditulis kat sini adalah taubat nasuha, sentiasa terbuka kepada mereka yang mahu berubah dengan meninggalkan segala amalan dan perbuatan,
buruknya selama ini. Setiap orang peluang untuk menjadi orang yang lebih baik. Okey, jadi sini kita boleh dapat bahawa bila mana orang nak bertaubat, sentiasa ada jalan untuk bertaubat dan sentiasa terbuka pintu taubat untuknya. Itu yang pertama. Kemudian cara-cara nak bertaubat, yang pertama tadi adalah hadis menceritakan bahawa bila mana kita nak bertaubat, kita tak boleh duduk lagi kat kawasan situ, duduk lagi kat tempat yang kita dah memang bergelumang dengan dosa kat itu. Seperti mana dalam hadis ni sendiri, bila mana kita nak bertaubat, kita kena keluar daripada negeri itu sendiri. So ulama telah menggariskan cara-cara untuk bertaubat. Yang pertama adalah kita tidak mengulangi kesilapan tu. Yang kedua, kita yang betul-betul insaf, lakukan kesilapan tu. Yang terakhir adalah kita memang tak akan mengulangi lagi kesilapan itu. Okay, jadi alhamdulillah, jadi sedikit sebanyak perkongsian tentang kisah seorang taubat si pembunuh. Jadi kita boleh sama mengambil ibrah dan juga mengambil pengajaran dari kisah ini, insya-Allah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita sambung dengan bacaan surah kita. Okay, sebelum tu kita buka surah Al-Fatihah, kita baca sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, alhamdulillah. Jadi mari kita masuk bacaan kita. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita sambung bacaan kita yang minggu lepas untuk surah Abasa. Okey, surah Abasa juzuk yang ke-30, surah yang ke-80, terdiri daripada 40 ayat, dan surah ini adalah surah Makkiyah ataupun surah diturunkan sebelum hijrah. Okey, alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kita akan mula. Okey, kita sambung ayat yang ke-22. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay, kita ulang satu ayat. Ayat 22. ثم إذا شاء أنشره. Sekali lagi. ثم إذا شاء أنشره. Okey, kita tengok. ثم kita wajib dengung ataupun wajib gunnah. Okey, kemudian
Idza za ada alif dua harakat. Okey. Idza syaa ansyara. Mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat. Bila mana huruf alif, waw ataupun ya bertemu dengan hamzah, 4 hamzah satu perkataan. 4 atau 5 harakat. Okay, kemudian summa idza syaa ansyara. Ansyara nun mati bertemu shin, ikhfa hakiki. Okey. Kalau kita dengungkan perkataan nun. Itulah sekali lagi. Thumma idza syaa ansyara. Okey, sambung. Ayat ke-23. Kalla lamma yaqdi ma amrah. Sekali lagi. Kalla lamma yaqdi ma amrah. Okey. Kita tengok sebagai sambung, kita tengok perkataan ayat ke-23. Kalla 2 harakat sebabkan ada alif. Betul. Okey, kalla lamma, kalla 2 harakat. Okey, kemudian lamma lam, kita dengung kat situ 2 harakat. Wajibul gunnah ataupun wajib dengung. Kemudian lamma, ma tu 2 harakat ada alif. Okey, kemudian yaqdima, qaf ni adalah qalqalah sughra. Di mana huruf qalqalah duduk di tengah-tengah perkataan, dia akan jadi qalqalah sughra ataupun lantunan yang kecil. Kita tak lantun yang besar. Kita tak lantunnya yaqdima, tak, yaqdima. Hanya sedikit. Okey, kemudian yaqdi ma amara, ma 4 ataupun 5 harakat. Sama juga harakatnya sama macam mad wajib muttasil, tetapi dia berbezanya adalah dari segi ciri-ciri dia. Kalau dari segi harakat dia sama 4 atau 5 harakat. Cara dia pun sama juga. Kalau mad wajib muttasil, alif waw ya bertemu hamzah dalam satu perkataan, tapi kalau mad jaiz munfasil, alif waw ya bertemu hamzah dalam 2 perkataan. Okey, jadi dia 4 ataupun 5 harakat. Ulang sekali lagi. Kalla lamma yaqdi ma amrah. Okey. Sambung. 4. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Sekali lagi. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Okey, kita tengok ayat ni. Nun mati bertemu zo. Hukum dia apa? Nun mati bertemu zo, warna hijau juga. So banyak kita jumpa huruf nun mati yang berwarna hijau ni adalah ikhfa hakiki. Kita didengungkan dia. Falyanzuril. Okey, kemudian falyanzuril insa nun mati bertemu sin pun ikhfa hakiki juga. Okey, insa satu panjang ada alif mostly. Okey, kemudian falyanzuril insanu ila 2 harakat. Ada alif kecil sama juga macam hukum sin tadi. Kemudian ta'amih. Ta'a 2 harakat. Okey, ulang sekali lagi. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Sekali lagi.
فلينظر الإنسان إلى طعامه. Okey, mantap. Okey, sambung seterusnya 25. أنا صببنا الماء صبا. Okey, sekali lagi. أنا صببنا الماء صبا. Okey, أنا hukum dia apa? Wajib dengung. Anna, nun tu ada tanda sabdu berwarna merah, betul tak? So bila mana kita tengok Al-Quran ni kan, macam sebelum ni saya terangkan, bila mana kita tengok perkataan tu, dia ada sabdu warna merah. Mesti sama ada kita tengok hukum tu, bacaan tu ditekankan, dengungkan, ataupun dia daripada idgham bi gunnah, memasukkan beserta dengung tu. Kalau ada masukkan beserta dengung, huruf yang dia bertemu tu akan ada tanda sabdu warna merah. Tu sama juga teknik dia. Sama ada dia dimasukkan beserta dengung ataupun dia didengungkan. Antara dua tu. So kalau kita tengok sama-sama, nun ni ada tanda sabdu warna merah. So kita tekankan. Anna dua rakaat kita dengung. Okey. Kemudian sababnal sabab ba kalau ba mati tu kan. Tu lantunan ba sabab ada sababnal ma. Okey. Anna sabab lantunan kalau anna sababnal ma. Mak tu panjangnya 4 atau 5 harakat. Sama hukumnya macam ni. Wajib mutasil. Ni wajib mutasil juga. Sama je hukumnya. 4 atau 5 harakat. Ni 4 atau 5 harakat. Ciri-ciri ni pun sama. Konsep ni pun sama. Kalau apa wajib mutasil, dalam Al-Quran dia punya tanda panjang dia berwarna biru. Ni panjang dia berwarna biru. Tapi kalau macam mufasil tadi, berwarna hijau. Nampak? Tapi kadar harakat bacaannya samalah 4 ataupun 5 harakat. Tak beza, cumanya ciri-cirinya tu. So bila mana kita nak membezakan, bila mana kalau kita nak membezakan ni majaz mufasil ke wajib mutasil, kita tengok ciri-ciri dia. Satu harakat ataupun dua harakat. Silap satu perkataan ataupun dua perkataan. Kemudian alif waw ya bertemu dengan huruf hamzah. Okey, alhamdulillah. Okey, kemudian perkataan sabba. Sabba bila mana kita berhenti pada hukum tanwin dan berhenti pada bacaan tanwin, hukum dia mad iwad. Mad iwad ni bila mana kita berhenti pada bacaan tanwin, kita kena menghilang satu baris. Dia tak jadi sabban ataupun sab, tak. Dia jadi satu baris. Sabba. Kemudian dia jadi dua harakat. Kita jadikan dia dua harakat. So tu bila mana kita baca anna sababnal ma'a sabba. Sabba. Jadi satu baris, dia tak jadi dua baris, tak jadi dengung, tak jadi bunyi nun. Dia jadi satu baris. So dia akan jadi sabba, dua harakat. Okey, kita ulang sekali lagi. Anna sababnal ma'a sabba. Okey, seterusnya 26. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Sekali lagi. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Syaqqa. Okey, kita tengok. Okey, ni hukum dia. Okey. Macam menarik sikit. Okey, tengok. Summa wajib dengung sama tadi sebelum ni.
Pak Nunun ada tanda sabdu merah, ni pun sama juga. Okey, kemudian syaqaqnal qaf ni berwarna hijau. Betul tak? Sukun dia kan? Okey, jadi qaf ni berwarna hijau sukun dia, kemudian dia tergolong dalam huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Kita ulang sekali lagi. Huruf qalqalah ada 5 huruf. Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi ni qaf, huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Yang antaranya huruf qaf. Okey. So kita kena tahu ciri-ciri ciri-ciri qalqalah ni macam mana. Okey, bila mana huruf-huruf qalqalah ni mati lah kan. Mati dia akan jadi lantun lah. Satu cirinya kita kena tahu. Kalau hidup tak adalah tiba-tiba lantun nak hidup kan. Okey, satu bila mana huruf tu mati ataupun bertanda sukun, dia akan jadi qalqalah, lantunan. Okey, kemudian berbeza, ada lantunan yang tebal, ada lantunan yang tak tebal. Kalau dalam istilah Arab dia panggil sughra ataupun kubra. Sughra kecil, kubra besar. Okey, macam nak tahu kecil ke besar? Okey, bila mana perkataan tu, bila mana huruf qalqalah tu sukun yang bertanda mati tu kan, dia duduk di tengah-tengah perkataan macam ni. Okey, jadi kan huruf qaf ni kan tengah-tengah perkataan. Maksudnya kita bacanya kita tak berhenti kat qaf ni. Dia akan jadi qalqalah sughra. So kita akan lantunkan dia sedikit saja. Sedikit je lantunkan dia. Tak lantunkan besar. Akan lantunkan dia summa syaqaqnal. Syaqaqnal ada sikit qaf. Okey. Itu satu untuk qalqalah kecil ataupun qalqalah sughra. Okey. Macam mana pula qalqalah kubra? Qalqalah yang besar. Qalqalah kubra ni berlaku bila mana huruf tu duduk di akhir perkataan. Huruf yang kita huruf qalqalah yang sukun tu kan duduk di akhir perkataan. Macam contoh contoh surah Tabat lah yang paling famous kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa tab. Huruf ba yang akhir tu kan qalqalah lantunan ni besar. Kubra. Jadi kita lantunkan dia besar. Kubra besar. Jadi itu perbezaan antara qalqalah kubra dan juga qalqalah sughra. Okey. Kita ulang sekali lagi. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Okey, syaqqa tadi hukumnya sama tadi kan mad iwad. 2 harakat. Bila mana kita berhenti pada bacaan tanwin. Kena hilangkan satu baris. Jadi dia akan jadi mad iwad. Dan kemudian dia akan baca 2 harakat. Okey, kita ulang sekali lagi. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Okey. Okey, sambung bacaan. 27. فأنبتنا فيها حبا. Okey, sekali lagi. فأنبتنا فيها حبا. Okey, nun mati bertemu ba, hukumnya ikh apa? Bukan iklab. Hukumnya iklab. Iklab ni macam mana? Menukarkan ataupun tukar. Iklab ni kalau dalam istilah Arab maksudnya tukar. So bila mana huruf nun mati, dan hukum tajwid kan, bila mana huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, kita kena menukarkan bacaan tu, menukarkan nun mati ataupun tanwin tu kepada huruf mim. Tu sebab dia tukar siap-siap kat sini kan. Tengok ada mim kecil itu. Ada mim kecil. Okey. Mim kecil tanda merah ni adalah iklab. Okey, bila mana kita nak tengok mim, ada mim kecil juga, tapi mim kecil tu bertanda untuk berhenti, lazim berhenti ataupun digalakkan berhenti. Okey, mim tu dia tinggi sikit. Dia bukan rapat macam ni. Mana tadi? Dia atas sikit. Kat sini. Okey, kalau macam nak berhenti kan. Mim yang kecil tu. Okey, beza dia ni.
Dia ni pun tukar disebabkan hukum iklab tu sendiri. Contoh dekat Al-Quran kita kan. Quran kita, contoh Al-Quran yang lama-lama kan. Quran lama-lama mungkinlah hukum-hukum iklab, hukum-hukum apa tu namanya? Ikhfa syafawi dan sebagainya kan tidak dijelaskan dalam Al-Quran yang lama. Kita dia pakai sendiri tukar-tukar. Tu tak boleh lah, maksudnya tukar dari segi cara bacaan tu, bukan tukar dari segi tulisan bacaan tu sendiri. So kita menukarkan nun mati ataupun tanwin tu kepada huruf mim. Jadi kita bacanya fa'ambatna fa'ambatna. Okey. Jadi kita tak dapat ambil B. Kita ada renggang sedikit. Nun mati bertemu iklab ni kan. Kita renggangkan sikit. Maksudnya tak ada fa'am, tak ada, dia renggangkan sedikit. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna, na dua harakat. Sebelum tu aku tengok huruf ta. Ta kan, ta bila mana mati kan. Batna, dia macam angin sedikit. Kalau istilah tajwid kita panggilnya hamas ataupun kita keluarkan sedikit angin. Batna. Dia bukannya kolah-kolah atau pelantunan. Kalau huruf ta, kalau mati dia ada keluarkan angin sedikit, hamas panggil. Kita bacanya batna. Okey, na tu dua harakat. Kemudian fi dua harakat. Ha dua harakat. Fiha fa'ambatna fiha habba. Okey, sekali lagi. Fa'ambatna fiha habba. Okey, habba ni pun sama, hukum dia mad iwad. Okey, jadi sebelum tu ahlan wa sahlan, selamat datang kepada yang baru masuk live ni. Semoga Allah istiqamahkan kita untuk sama-sama menelusuri dan juga memperbaiki kalau ada kesalahan. Kalau tak ada tu alhamdulillah kan, kita boleh sama-sama baca. Kita tengok Al-Quran, kita tengok bacaan Al-Quran, mendengar orang baca Al-Quran pun dah dapat pahala kan. Semoga insya-Allah mengalir pahala kita sama-sama insya-Allah. Okey, jadi kita sambung. Ulang sekali lagi. فأنبتنا فيها حبا. Okey. Kemudian seterusnya ayat 28. وعنبا وقضبا. Sekali lagi. وعنبا وقضبا. Okey. Wa'inabau. Bau. Sebab apa kita masukkan? Hukum dia apa? Cuba tengok. Sebab apa kita masukkan? Hukum dia idgham bi gunnah. Memasukkan berserta dengung. Jadi bila mana kita masukkan dia, kita bacanya wa'inabau bau wa qadba. Bau memasukkan dengan huruf waw. So konsep untuk idgham bi gunnah ni sangat-sangat senang. Kita bila mana kita baca kan, kita dah boleh siap-siap bunyi ataupun siap-siap sebutkan huruf apa yang kita akan jumpa. So senang lah kan, maksudnya contoh kita baca kan, macam contoh ni sendirilah. Tanwin tu bertemu dengan huruf waw. Okey, waw macam mana bunyinya? Waw ciri-ciri dia kita muncung tu tak? So bila mana kita baca wa'ina bau terus kita munculkan huruf apa yang kita akan sebut. Jadi sangat-sangat senang dan sangat-sangat simple. Kita boleh cari kat Al-Quran nanti kan. Kita boleh praktikkan, tengok mana huruf itu dengan gunnah. Tengok. So caranya memasukkan bahasa terdengung. Masukkan tanwin ni ke dalam huruf waw, kemudian dengungkan dia. Dengung yang dua harakat. Tu jadi cara bacaannya wa'inabau wa qadba. Okey, sekali lagi.
وعنبا وقضبا. Okey. Ba ni macam biasalah. Setiap kita baca ni sampai ke ayat berapa? Sampai ke ayat sampai ke 31, semua kita berhenti adalah semuanya mad iwad. Kita berhenti pada tanwin kan. Hukumnya mad iwad. Dua harakat. Siapa yang baru masuk, yang saya terangkan sekali lagi. Okey, kemudian ayat 29. Sambung. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Okey, sekali lagi. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Okey, tengok wazaitu. Tu dua harakat. Kemudian nau hukumnya sama macam ni. Kita orang bingung dah. Kita jumpa lagi kan. Okey. So kita boleh tahu macam mana cara nak baca dan cara macam mana kita nak sebut. Wazaituna wa nakhla. Wa nakhla huruf kha ada bunyikan sikit. Dia sebab huruf kha ni huruf qalqalah pula. Minta maaf, huruf apa namanya? Huruf halqum ataupun huruf kelongkong. So kita bacanya ada getaran. Wa zaituna wa nakhla. Okey. Wa nakhla kita berhentinya mad iwad. Okey, saya ulang sekali lagi, mad iwad ni macam mana? Okey, mad iwad ni bila mana kita berhenti pada bacaan tanwin, macam ni tanwin ni kan. Kita nak, kadang kita tahu kan, kalau orang tahu tu alhamdulillah. Kalau tahu tu dia akan tanya, macam mana kita nak berhenti? Macam mana bacaan ni kan? Okey, bacaannya wa nakhla, dia akan jadi kena menghilangkan satu baris. Asalnya kan wa nakhlan. Bila mana kita berhenti menghilangkan satu baris dia akan jadi wa nakhla. Kemudian harakat ni dua harakat. Wa nakhla, dua harakat. Okey, sekali lagi. Wa zaituna wa nakhla. Okey, seterusnya. Wa hadaiqa ghulba. Sekali lagi. Wa hadaiqa ghulba. Okey, kita tengok hukum tajuk kat sini. Okey, wa hada. Da panjangnya berapa? Panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Dipanggil mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Wajib muttasil ni bila mana kita berhenti, bila mana kita baca alif waw ya ni bertemu dengan hamzah kan dalam satu perkataan. Macam nak tahu satu perkataan kan? Tengok ni. Wa hadaiq satu perkataan. Hadaiqa dan kebun-kebun yang subur. Okey. So kita cerita kat sini macam mana nak bezakan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Okey, mad wajib muttasil kan ciri-ciri antara dua ni yang samanya adalah bila mana alif waw ya bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Alif waw ya bertemu dengan hamzah. Okey, kemudian terbagi kepada dua. Kalau bertemu alif waw ya bertemu hamzah dalam satu perkataan akan jadi mad wajib muttasil. Okey, kalau alif waw ya bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan dia akan jadi mad jaiz munfasil. Okey, so macam mana nak bezakan ni satu perkataan dengan dua perkataan? Kan kalau saya suruh tengok makna tu sangat-sangat tinggi lah kan. Cara-cara nak tengok tu macam nak tengok makna kan, kalau tak ada kuat tafsir tu macam mana kan. Okey, so caranya kita tengok ni dia panggil ghalibnya ataupun kebiasaannya kan. Okey, bila mana alif waw ya kan bertemu dengan hamzah. Okey, untuk mad wajib muttasil kan. Mad wajib muttasil yang tadi kita jumpa kan. Mad wajib muttasil alif waw ya bertemu hamzah dalam satu perkataan. Kita tengok hamzah tu kan. Hamzah yang alif yang bertemu hamzah tu dia tak ada tumpang atas alif. Dia satu-satu dia macam ni. Nampak?
dia akan duduk sebelah alif tu sendiri. Maksudnya dia tak menumpang atas alif macam ni. Macam yang perkataan syarah ni kan. Dia tak menumpang alif. Tak ada alif, tak ada tiang. Maksudnya tak ada batang. Dia tak menumpang atas alif. Dia satu-satu dia saja kat sini. Okey. Kita tengok lagi mak wajib mutasil. Mana tadi? Mak wajib mutasil. Ni. Kan? Nampak? Hamzah dia satu-satu dia macam tu. Okey, ada lagi contoh. Kita tengok atas tadi. Atas lagi sikit lagi. Ayat 12 ni. Mak wajib mutasil pun sama juga. Hamzah dia tak menumpang atas alif. Kebiasaannya macam tu. Maksudnya kalau kita nak tengok, kalau lah kita nak tengok macam mana perbezaan dia kan. Kebiasaan dia macam tu. Alif dia, Hamzah dia tidak menumpang atas alif. Sama macam ni ayat 8. Hamzah dia pun sama juga satu macam ni. Kebiasaan macam tu lah. Minat Al-Quran dalam 80% ataupun 90%, kebiasaannya macam ni. Tetapi tak mustahil juga kalau Hamzah dia tu menumpang atas alif. Macam kita jumpa baru-baru ni. Tadi kita jumpa mana tadi? Kita jumpa ni. Nampak? Maksudnya tapi dia memang tak menumpang atas alif. Tapi memang tak ada batang, tak ada dia menumpang atas alif. Tapi dia cuma macam ni. Dia duduk bawah macam ni. Dia masih lagi tak menumpang dekat alif. Tak ada alif, tak ada tiang. Jadi kita boleh bezakan lah. Maksudnya bolehlah membezakan antara mak wajib mutasil dengan mak jaiz mufasil. Ini untuk ciri-ciri mak wajib mutasil. Macam nak bezakan antara satu perkataan ataupun dua perkataan. Okey, kemudian kita tengok ciri-ciri untuk mak jaiz mufasil. Okey, mak jaiz mufasil. Dekat dua perkataan kan, alif wa ya bertemu hamzah dalam dua perkataan kan. Okey, tengok ni, contoh ni ayat 23 ni. Okey, alif dia macam saya ceritakan, kalau mak wajib mutasil tak ada alif. Hamzah tu tak ada batang, tak menumpang atas alif, tak ada tiang kan. Okey, kalau mak jaiz mufasil ada tiang, nampak? Hamzah dia ada tiang. So sangat-sangat simple ataupun sangat-sangat senanglah kita nak bezakan kan. Macam ayat 17 pun sama juga. Alif wa ya bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan mak jaiz mufasil, nampak? Dia punya hamzah dia ada alif menumpang. Kemudian tengok lagi, ada contoh lain lagi. Contoh lain lagi. Ayat sebelum tu ada? Tak ada dah. Jadi tu contoh dia. Maksudnya kebanyakan lah macam ni. Dan juga tak mustahil juga untuk mak jaiz mufasil ni, alif wa ya kan bertemu dengan hamzah ni. Hamzah ni pun tak ada tiang. Tu pun tak mustahil. Hamzah tak ada tiang tapi dia tak mak wajib mutasil, dia mak jaiz mufasil. Ada juga tapi jarang-jarang. So macam saya cerita, dia kebiasaannya macam ni lah, ghalib ni macam ni. Jadi kalau kita jumpa selain pada tu, itu adalah perkara apa tu namanya, di luar kebiasaan lah. Maksudnya ada dekat Al-Quran tapi cumanya jarang lah. Kebiasaan ni macam tu. Mak wajib mutasil dalam satu perkataan, mak jaiz mufasil dalam dua perkataan ataupun dua kalimah. Okey, boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. So kita ulang sekali lagi perkataan ayat 30. وحدائق غلبا. Okey. Kemudian sambung 31. وفاكهة وأبا. Sekali lagi. وفاكهة وأبا. Okey. Wafakihata. Wow tu ciri-cirinya kita muncung. Tapi tidak terlalu besar. Kita muncung tu ke depan. Wafakihata tawa wa. Jadi kita dah boleh siap-siap dah memasukkan beserta dengung, boleh siap-siapkan sebut huruf wow tu. Huruf apa yang kita akan sebut. Itu sebab dia ciri-ciri dia memasukkan beserta dengung. Memasukkan daripada tanwin ni kepada dalam huruf wow. Okey, kita ulang sekali lagi. Wafakihata wa abba. Tanwin bertemu waw ni idgham bi gunnah. Okey, kemudian wa abba. Ba tu mat
Mad iwad. Alif berhenti pada bacaan tanwin akan jadi 2 harakat dan menghilang 1 baris. Akan jadi wa abba, 2 harakat. Okey, ahlan wa sahlan, selamat datang bagi siapa yang baru masuk. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Okey, sekarang kita surah Abasa dah sampai ayat ke 31. Okey, selamat datang. Okey. Kita ulang sekali lagi. Wa fakihatan wa abba. Okey, seterusnya ayat 32. Okey, sebelum tu boleh minta jasa baik untuk kita share kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, dan semoga dengan sedikitnya walaupun sedikitnya kita punya usaha untuk menyampaikan Al-Quran tu kan, bagi semua dapat kan, semoga itu menjadi saham kita. So 3 perkara Nabi tinggalkan kan. Nabi kata idza mata ibni adam in qata'a amalahu illa min thalath. Bila mana meninggalnya umat Nabi Adam ni, terputusnya nyawa umat Nabi Adam ni, maka terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, anak yang soleh mendoakan kepada dia. Yang kedua, ilmu yang manfaat dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, sedekah jariah. Jadi semoga ni tergolong, kalau kita share, tergolong ke dalam golongan orang sedekah jariah, insya-Allah. Semoga dia berpanjangan. Okey, kemudian kita ulang sekali lagi. 31. Wa fakihatan wa abba. Okey, 32. Sambung. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Okey, sekali lagi. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Okey. Perkataan mata'an lakum. An lakum, tanwin bertemu lam. Tanwin bertemu lam. Idgham apa? Tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Idgham ni memasukkan kalau bila gunnah dengan dengung, bila gunnah ni tanpa dengung. Jadi kita masukkan tapi tak dengung. Tu ciri-ciri dia. Kita nak tengok. Okey, bila mana kita tanwin tu kan, tanwin tu berwarna merah. Tetapi dia kan bila alif waw ya tanwin nun mati ataupun tanwin bertemu lam ataupun ra, 2 huruf ni je. Kita masukkan tapi tak dengung. Okey, huruf lam ataupun ra tu akan ada tanwin, akan ada sabdu berwarna hijau. Sama je macam perkataan Ghafurur Rahim, tanwin bertemu ra. Kita masukkan tapi tak dengung. Okay, macam contoh ni kan, lam ni dia punya sabdu dia berwarna merah, berwarna hijau. Okay, kita ulang sekali lagi. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Okay, mata'an lakum. Hukum dia apa? Mim mati bertemu waw. Hukum yang sangat basic. Kita boleh sama-sama kita refresh balik. Okay, mim mati bertemu waw. Hukum dia izhar syafawi. Izhar syafawi. Hukum mim mati ada 2 je. Silap, hukum mim mati ada 3. Yang pertama, bila mana mim mati bertemu dengan selain mim dengan ba, hukum dia izhar syafawi yang kita baru sebut ni tadi. So dia bertemu dengan semua huruf, ta, sa, jim apa semua, dalam huruf hijaiyah ni, kecuali mim dengan ba akan jadi izhar syafawi. Okey, kemudian kalau mim mati bertemu dengan huruf ba, akan jadi hukum dia apa? Ikhfa syafawi pula. Ikhfa syafawi. Okey, kemudian terakhir kalau mim mati bertemu dengan mim, akan jadi idgham mithlain ataupun idgham syafawi.
Jadi 3 je hukum mim mati, ada 3. Yang pertama izhar syafawi tadi, mula-mula tadi. Mim mati bertemu selain mim dengan ba. Kemudian kalau mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kemudian yang terakhir, mim mati bertemu dengan mim sendiri, idgham bi gunnah ataupun idgham bi gunnah, maaf, idgham mithlain ataupun idgham syafawi. Okey. Kemudian sambung wali an'amikum. An'amikum, nun mati bertemu ain, izhar halqi. Izhar halqi. Jelaskan bacaannya. Wali an'a. Wali an'amikum. Tu 2 harakat. Ada alif. Okey, kemudian an'amikum. Okey, itulah sekali lagi. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Okey. Sambung ayat 33. Fa'idha ja'atis. Sekali lagi. Fa'idha ja'atis sakhah. Okey, sekali lagi. Fa'idha ja'atis sakhah. Okey, ini ada hukum baru. Kita jarang jumpa. Okey. Okey, tengok perkataan fa'idha. The 2 harakat. Kemudian ja. Kita dah banyak jumpa tadi. Mak wajib muttasil. Hamzah ada, tak ada menumpang atas alif kan. Sangat simple. So dia satu perkataan dah ni, mak wajib muttasil. 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian perkataan ni sokhoh. Okey, sokhoh ni hukum dia apa? Okey, sokhoh ni hukum dia bila mana huruf apa tu namanya, huruf alif waw ya bertemu dengan perkataan yang bertanda sabdu, akan jadi apa tu namanya, mad farq. So mad farq ni macam mana? Okey, dia contoh dia sangat simple. Dia macam kita baca surah Al-Fatihah yang biasa kita baca akhir tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Dallin tu alif huruf alif tu bertemu dengan huruf yang bertanda sabdu. So kita kena memanjangkan dia 6 harakat. Tu wajib lah 6 harakat. Kemudian memasukkan dengan huruf yang lam tu. Kita bacanya waladdallin. Dallin. 6 harakat. Ni sama juga hukum ni. Dia punya tanda panjang di atas tu macam warna, dia tak warna merah, dia macam warna oren-oren sikit. Betul tak? Dia huruf alif bertemu dengan huruf yang bertanda sabdu ni. Ni sabdu. Bertemu huruf kha ni yang bertanda sabdu. So panjangnya 6 harakat. So kita bacanya fa idza ja'atis sakhah. Boleh. Kita ulang sekali lagi. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Baca 6 harakat. Panjangnya ni. Okey. Alhamdulillah. Boleh semua sahabat-sahabat? Okey, semoga Allah mudahkan. Okey, seterusnya ayat 34. يوم يفر المرء من أخيه. Sekali lagi.
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Okey. Dan perkataan yauma yafirrul mar'u min akhi. Mar'u min ahi. Min nun mati bertemu hamzah, izhar syafawi macam tadi sebelum ni. Nun mati bertemu ain ni kan. Izhar silap izhar halqi. Maaf saya. Izhar halqi. Huruf halqum, huruf nun mati bertemu hamzah kan. Bertemu dengan 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. 6 huruf. Okey. So baca yang jelas. Okey, kemudian kita berhentinya akhi. Akhi tu, ya tu ada berwarna biru. Betul tak? Hukum dia apa? Mat apa? Mat arid li sukun. Hukum dia adalah mat arid li sukun. So arid sukun ni bila kita berhenti pada bacaan alif waw ya. Tanda alif waw ya. Bacanya 2, 4 boleh, 6 harakat boleh. Antara 3 kita boleh ambil. Kita ambil 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Mat arid li sukun. Boleh sahabat-sahabat semua? Boleh insya-Allah. Okey. Kita ulang sekali lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Okey, alhamdulillah. Okay, sambung seterusnya 35. Wa ummihi wa abi. Sekali lagi. Wa ummihi wa abi. Okey, wa ummihi kita jumpa lagi mim yang bertanda sabdu berwarna merah, wajib berguna ataupun wajib dengung. Kemudian wa ummihi, hi tu ada macam tanda kepala waw, betul tak? Ni waw punya kepala tapi ekor tak ada. Hukum dia apa? Hukum dia apa sahabat-sahabat? Kalau sahabat-sahabat ingatlah, hukum dia apa? Hukum dia mat silah mausilah qasirah. Bila mana huruf ha bulat ni bertemu dengan huruf selain hamzah. Huruf selain hamzah lah, maksudnya huruf ta, huruf ba, huruf waw dan sebagainya, tapi selain hamzah. Jadi hukum dia maksilah qasirah, 2 harakat. 2 harakat saja. Tetapi bila mana kalau huruf ha ni bertemu dengan huruf hamzah, akan jadi hukumnya maksilah tawilah. Maksilah tawilah ni 4 ataupun 5 harakat lah pula. Tapi ni sekarang ni maksilah qasirah ni bila mana ha bulat ni bertemu dengan selain hamzah, akan jadi maksilah qasirah lah. Kita baca ni 2 harakat saja. Okey, boleh. Okey, sekali lagi. Wa ummihi wa abi. Okey. Okey, insya-Allah kita akan baca sampai habis. Kemudian kita akan baca tafsirannya sama-sama insya-Allah. Bagi siapa yang ada kitab tafsir, siapa yang ada Quran tafsir, kita boleh baca sama-sama. Insya-Allah, semoga apa yang kita baca sedikit sebanyak kan, kita boleh faham. Tak banyak, sedikit pun jadi kan apa yang kita baca ni. Semoga dia boleh bagi kita baca tu boleh menambahkan lagi kekhusyukan dan juga seronoknya untuk kita membaca Al-Quran insya-Allah. Okey. Sekali lagi. Wa ummihi wa abi. Seterusnya ayat 36. Wa sahibatihi wa bani. Sekali lagi. Wa sahibatihi wa bani. Okey, wa sahibatihi. Wa hukum dia ada alif, 2 harakat. Kemudian wa sahibatihi, hi
Sama dengan macam tadi. Ayat 35, 36 sama juga. Bulat ni bertemu dengan selain hamzah, 2 harakat. Sekali lagi. Wa sahibatihi wa bani. Okey, sambung seterusnya. 37. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Okey. Susah sikit ayat dia. Okay, sekali lagi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Okey. Kita tengok satu-satu hukum dia. Okey, kita tengok. Likulli imri'in, ri'im tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Macam biasa sebelum kita jumpa kan. Ni idgham bi gunnah. Okey, kemudian minhum nun mati bertemu ha idzal halqi. Okey, kemudian hum mim mati bertemu ya. Memang mana tadi saya sebut kan, mana hukum mim mati bertemu selain mim gambar izhar syafawi. Kemudian yauma idzin dengung tanwin bertemu shin ikfa hakiki. Okey, kemudian yang terakhir nui tanwin bertemu ya idgham bi gunnah. Masukkan berserta dengung. Kemudian yughni bila mana huruf bila mana huruf ghain kalau mati kita ada bunyikan dia yughni. Tak ada gha, tak ada yughni. Bunyikannya yughni. Contoh macam surah Al-Fatihah kita baca ghairil maghdu. Salah kalau kita bacanya ghairil maghdu, salah. Bacanya ghairil maghdubi alaihim. Okey. Tulang sekali lagi daripada awal. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sekali lagi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sekali lagi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Okey, sambung seterusnya ayat 38. Okey, seterusnya ayat 38. Wa wujuhu yawma idzin musfirah. Okey, sekali lagi. Wujuhu yawma idzin musfirah. Okey. Tengok perkataan pertama wujuh. Ju 2 harakat, ada waw. Okey. Kemudian wujuhui tanwin bertemu ya. Idgham bi gunnah. Macam biasa idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Tanwin bertemu ya. Kemudian yauma idzim musfirah. Yauma idzim musfirah. Tanwin bertemu mim pun sama juga idgham bi gunnah.
masukkan beserta dengung. Okey. Kita ulang sekali lagi ayat ni. Wujuhu yawma idzim musfirah. Sekali lagi. Wujuhu yawma idzim musfirah. Okey, boleh sahabat-sahabat semua? Okey, sambung seterusnya. Ayat 39. Dhahikatum mustabshirah. Sekali lagi. Dhahikatum mustabshirah. Okey, dhahikatum, dua harakat. Dia huruf alif. Kemudian dhahikatum, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, masukkan beserta dengung. Okey, kemudian mustab, ba bertemu shin. Silap, huruf ba bertanda sukun dan huruf ba huruf qalqalah. Akan ada lantunan sedikit. Qalqalah sughra. Kita bacanya dhahikatum mustabshirah. Tab. Dhahikatum mustabshirah. Okey, boleh? Okey, sambung seterusnya ayat 30, ayat 40. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Sekali lagi. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Okey, kita tengok. Wa wujuh, ju dua harakat, ada huruf waw. Kemudian wa wujuhui, tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah. Idgham masukkan beserta dengung, dengungnya dua harakat. Sekali lagi. Wa wujuhu yawma izin, zin, tanwin bertemu ain, izhar halqi. Sekali lagi. Wa wujuhu yawma izin 'alaiha, ha dua harakat. Kemudian ghabarah. Okey. Kita ulang sekali lagi. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Okey. Seterusnya ayat 41. Tarhaquha fatarah. Sekali lagi. Tarhaquha fatarah. Okey, tarhaquha, ha dua harakat. Okey, ha dua harakat. Okey, kemudian fatarah. Okey, ayat ni tak ada apa untuk kita bahaskan. Okey, kemudian ayat terakhir. Ulaika humul kafaratul fajrah. Okey, la mak wajib muttasil. Alif waw ya bertemu hamzah dalam satu perkataan. Tengok hamzah tidak bertiam. Duduk macam tu je. 4 atau 5 harakat. Okay, sekali lagi.
Ulaika humul kafaratul fajrah. Sekali lagi. Ulaika humul kafaratul fajrah. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Boleh semua? Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita alhamdulillah selesai kita baca surah Abasa. Okey, surah yang famous menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi kita boleh baca sama-sama tafsirannya, insya-Allah. Okey. Okey, kita boleh baca. Kita mulakan dengan ayat 23. Ayat 23. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Okey, tafsirannya. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Okey, jadi Allah nak memesan kepada kita bahawa celakalah. Kan ayat sebelum tu kan Allah kata celakalah manusia yang ingkar, alangkah kufurnya dia. Allah menceritakan dari apakah Allah menceritakan kita, kemudian dari setitik imani dia menceritakan lalu menentukannya, tarikhnya, bila kita keluar, bila lahir kita, bila ajal kita dan sebagainya, rezeki kita macam mana. Kemudian Allah kata sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi manusia ni kebanyakan ada yang tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Jadi kita jangan kufur nikmat dan jangan kita menderhakai Allah. Macam ayat ni kan Allah ulang. Allah mengatakan bahawa ayat 17 Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia ingkar alangkah kufurnya dia. Kita sambung ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Maksudnya bila mana kita satu benda ni, makanan ni kita menentukan apa yang kita akan terhasil diri kita. Contoh macam kita jenis makan benda-benda yang tak elok, so kita akan kurang susah nak beribadah, susah nak bangun malam dan sebagainya. Jadi kalau kita jaga makan, kita jenis makan kita terjaga dari segi waktu dan sebagainya, jadi insya-Allah kita akan mudah untuk bangun malam, mudah untuk ibadat kepada Allah dan sebagainya. Okey, kemudian seterusnya 25. Anna sababnal ma'a sabba. Kami yang telah mencurahkan air dengan melimpah ruah dari langit. Itu maksudnya air hujan lah, yang mudahkan tanaman, mudahkan pokok-pokok untuk hidup dan sebagainya. Kemudian ayat 26. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi cara Allah membelah bumi sebaik-baiknya ni, maksudnya ni mungkin adalah tanda-tanda kiamat. Maksudnya membelah bumi kat sini, Allah ceritakan bahawa dekat dalam bumi tu sendiri ada biji-bijian, ada tumbuh-tumbuhan yang kita boleh bercucuk tanam. Terusnya ayat 27. Fa'ambatna fiha habba. Okey. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. So maksudnya Allah membelah ni maksudnya kita boleh memasukkan benih-benih dan sebagainya untuk mencucuk tanam. Kemudian Allah menumbuhkan di situ biji-bijian yang kita boleh makan, ambil hasil daripadanya. Okey, kemudian 28. Wa 'inaban wa qadba. Dan anggur serta sayur-sayuran. Anggur serta sayur-sayuran. Terusnya wa zaitunan wa nakhla. 9. Dan zaitun serta pohon kurma. Jadi macam-macam kita boleh tanam kat muka bumi ni kan, buah-buahan dan sebagainya. Itu semua adalah berkat daripada Allah sendiri. Maksudnya kalau Allah kata benda tu tak terjadi, Allah tak izinkan benda tu, tak akan berlaku juga kan. Kita tanamlah lama mana pun,
Kalau Allah kata tak berbuah pun tak membuah juga. Tapi kalau orang jenis Allah kata ada rezekinya dan Allah kata kun fayakun, benda tu jadi, dia tanam baru sekejap dah membuahkan hasil. Itu adalah semua kita perbanyakkan doa. Okey, seterusnya wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang subur. Jadi kebun-kebun subur semua ni adalah daripada kurniaan Allah dan juga rezeki daripada Allah sendiri. Kalau Allah tak benarkan, tak akan terjadi juga kan. Okey, seterusnya 31. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumput. Rumput-rumput yang boleh binatang makan, buah-buahan yang boleh kita sendiri makan. Okey, seterusnya mata'an lakum wa li'an'amikum. 32. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakanmu. Jadi semua itu adalah untuk kesenangan kita. Allah permudahkan kita bila mana kita bercocok tanam, senang keluarkan hasil, dan Allah menurunkan hujan untuk memudahkan, untuk menyuburkan tanam-tanaman kita, kemudian rumput-rumput untuk haiwan ternakan kita makan. Jadi semua itu adalah rezeki yang tidak, yang kalau kita hitung memang nikmat Tuhan manakah yang akan kamu dustakan. Sangat-sangat banyaklah Allah berikan kepada kita. Kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya 33. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Ni ceritakanlah. Bila mana datangnya tiupan sangkakala yang kedua. Yauma 34. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Maksudnya pada hari ini, hari mana sangkakala kedua telah ditiupkan, jikalau mak tu sendiri menyusukan anak, dia akan tinggalkan anak dia. Jikalau adik-adik, dia akan tinggalkan adik-adik dia. Kalau dengan bapa dia, akan tinggalkan bapa dia. Kalau dengan mak dia, akan tinggalkan mak dia. Kita akan fikir diri kita sendiri pada waktu tu, sebab kita tahu bahawa benda tu adalah yang tak pernah berlaku kat dunia. Benda paling dahsyat akan berlaku pada waktu tu. Manusia akan jadi lintang pukang, akan jadi huru-hara dan sebagainya. Kita akan fikir nak selamatkan diri kita je dia. Apa pada waktu tu. Okey, seterusnya 35. Wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapanya. Maksudnya kalau dia dengan bapa dia, macam saya cerita tadi, kalau dia dengan mak dia akan lupa, dengan bapa dia akan lupa, dia akan lari untuk selamatkan diri sendiri. Kemudian 36. Wa sahibatihi wa bani. 36. Dan dari isteri dan anak-anaknya. Kalau mak dia sendiri, kalau dia sebagai suami, dia akan tinggalkan isteri dan anak-anak dia. Kalau dia sebagai anak, dia akan tinggalkan mak bapak dia. Kalau dia ada saudara, dia akan tinggalkan saudara dia. Tak fikir apa-apa dah waktu tu. Allahu Akbar. Betapa besarnya kan kiamat. Tanda-tanda kiamat orang cerita kamu, kita dah sangat-sangat takut, apatah lagi kalau benda tu berlaku kan. Okey, kemudian 37. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Okey, setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang tidak berhenti. Maksudnya setiap orang pada hari itu, urusan tak berhenti adalah urusan apa? Urusan diri mereka sendiri. Maksudnya urusan yang kita memang sendiri takkan dapat mampu untuk nak fikir pasal hal orang lain. Akan fikir pasal hal kita aje. Allahu Akbar. Kemudian ayat 38. Wujuhu yawma idzim musfirah. Pada hari berkenaan ada wajah-wajah yang berseri-seri. Okey, ni kalau yang pertama, golongan pertama tadi lari tinggalkan anak bini dia, mungkin golongan memang dah apa tu namanya, takut kedatangannya hari kiamat ataupun kurangnya amalan dia. Tapi bila mana orang yang berwajah berseri-seri pada hari itu, dia sangat tenang. Dia tahu benda tu akan berlaku, dia tahu kiamat tu akan datang, maka dia dah bersedia dan dia memang Allah berikan dia kelebihan. Dia akan rasa benda tu macam biasa je, tenang, akan lalui dengan tenang. Yauma idzin musfirah. Pada hari berkenaan ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kemudian dhahikatum mustabsyirah.
tertawa dan riang gembira. Walaupun kiamat datang macam mana pun, berlaku macam mana sekalipun, tu dia muka seri dan dia sentiasa senyum dan juga gembira. Okay, seterusnya 40. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan pada hari itu juga ada pula wajah-wajah yang dilitupi debu suram. Pada hari itu, hari kiamat tu, yang dikumpulkan, ada wajah-wajah yang suram ataupun wajah-wajah yang berdebu kat sini. Maksudnya orang tu nampak muram, nampak tak semangat, nampak memang diri dia tu dah tahu dah mana nasib dia sendiri kan. Dia pun pada hari itu kita sendiri akan terimbau kembali, akan tahu sendiri apa benda yang kita buat kat dunia ni. Bila mana dah dibentangkan amalan-amalan kita kan, buku dibuka buku amalan kita, akan tengok satu persatu apa yang kita lakukan kat dunia. Terusnya ayat 41, tarhaquha fatarah. Dilitupi dengan kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Kegelapan kat sini muka ditimpa kehinaan dan kesusahan. Hina ni bila mana dia banyaknya dosa kepada Allah, kesusahan untuk memasukkan syurga Allah. Ditimbangkan amalan, maka nanti amalan apa tu namanya, amalan kejahatan melebihi daripada amalan kebaikan. Auzubillah min zalik. Allah mudahkan urusan kita di akhirat insya-Allah. Kemudian ayat terakhir, ulaika humul kafaratul fajrah. Okey, kemudian Siapakah orang yang ditupi dengan kegelapan itu? Mereka itulah orang-orang yang kafir, yang derhaka. So bukanlah orang-orang Islam yang muka macam tu. Bukan orang Islam yang muka ditupi dengan kegelapan, tapi adalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir pada waktu tu muka diorang akan nampak suram, akan nampak susah. Sebab diorang tahu kan, memang diorang tak akan dia masukkan ke dalam syurga. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi selesai perkongsian kita, selesai tafsiran kita untuk surah Abasa. Okey. Jadi alhamdulillah selesai kita bacaan surah Abasa dan juga tafsiran. Okay, jadi insya-Allah sama-sama boleh kita ambil ibrah, boleh kita ambil pengajaran daripada kisah surah ini. Semoga kita sama-sama boleh menjadi lebih baik berbanding hari sebelum-sebelumnya. Okey, jadi insya-Allah apa yang kita sama-sama kita kongsikan tentang tajwid, kita boleh sama-sama praktikkan. Bila kita jumpa pada surah lain kan, macam saya ceritakan mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil dan sebagainya, kita boleh praktikkan. Kalau macam kita jumpa kat surah lain, kita tahu dah macam mana cara nak bacanya, tarah berapa harakatnya sebagainya, insya-Allah. Okey, jadi alhamdulillah selesai kita bacaan kita. Jadi kita berhenti kat sini. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Okey, kita baca doa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ditutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr lallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saya minta maaf segala kekurangan saya hari ini, segala kekurangan ketidaksempurnaan saya pada hari ini. Saya minta maaf, semua datang daripada diri saya sendiri. Segala kelebihan itu Allah pinjamkan sementara untuk saya kongsikan bersama.
Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudah urusan kita insyaallah. Insyaallah minggu depan kita akan jumpa lagi. Ada rezeki panjang umur, insyaallah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.